Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak murid cikgu sekalian, terutama kepada murid-murid tahun 5 Al-Ghazali dan 5 Al-Syafi'i, dan juga kepada sesiapa saja yang sudi menonton video cikgu di dalam Facebook ini. Okey, first cikgu nak ingatkanlah matlamat cikgu buat video ini adalah untuk memberi kefahaman terus kepada kamu tentang ilmu-ilmu ataupun input-input yang sepatutnya cikgu berikan kepada kamu di dalam PDPC, di dalam kelas face to face mengajar kamu, tetapi dalam masa-masa yang sukar ini cikgu tak dapat berbuat demikian. Okey, yang kedua, banyak kekangan lah yang cikgu perhatikan yang dihadapi oleh murid-murid cikgu, terutama sekali dari aspek data ataupun space handphone yang kamu gunakan. Kamu pinjam handphone ibu bapa kamu, line internet yang slow, dan kekangan-kekangan inilah yang menyebabkan cikgu tak dapat nak upkan video tersebut di dalam WhatsApp group kelas masing-masing. Okey, seterusnya cikgu akan terus kepada intipati ataupun konten dalam video kali kedua ni, sambungan daripada video yang pertama. Cuma level kemahirannya lebih sedikit lah, lebih up sedikit. Hari ini video yang cikgu janjikan adalah tentang membandingkan pecahan. Sebenarnya membandingkan pecahan ni telah diajar ataupun terkandung di dalam silibus buku teks murid-murid tahun 2 sekolah kebangsaan. Murid-murid tahun 2 sudah didedahkan bagaimana untuk membandingkan sesuatu pecahan agar mereka dapat melihat sesuatu nilai yang ada dalam sesuatu nombor pecahan itu dibandingkan dengan suatu istilah yang biasanya kalau murid-murid cikgu akan terangkan dengan perkataan lebih besar daripada, lebih kecil daripada, sedikit daripada, kurang daripada, lebih daripada, dan perkataan-perkataan itulah yang mereka biasakan pakaikan bagi melihat sesuatu pecahan itu nilainya. Seperti yang cikgu nyatakan tadilah, sama ada lebih besar, lebih kecil, sedikit. Jadi penting tak kita mengetahui sesuatu pecahan itu nilainya itu lebih besar atau lebih kecil? Ya, sangat penting kerana daripada kemahiran asas dalam basic pecahan tentang membandingkan pecahan, membandingkan dua pecahan atau lebih, dan kemahiran inilah yang akan diguna pakai dalam kemahiran yang seterusnya, terutama dalam aspek menambah, menolak, mendarab dan juga membahagikan pecahan. Okey, apakah perkara paling penting yang cikgu akan ajarkan kepada murid-murid cikgu sebelum cikgu pergi kepada level yang seterusnya? Ya. Okey, dalam membandingkan pecahan, langkah-langkah yang biasa cikgu akan mulakan terlebih dahulu adalah cikgu membiasakan anak murid cikgu dengan melukis sesuatu gambar rajah. Kadang-kadang cikgu akan beri anak murid cikgu yang sebelum ni lah, di bawah tahap 1 ni, kepada aktiviti untuk melipat kertas. Dibagikan kertas ni dilipat-lipat kepada sama saiz. Okey, itu satu aspek atau aktiviti yang lain. Tetapi pada hari ini cikgu akan mulakan langkah pertama dalam membandingkan sesuatu pecahan ni, ya. Okey. Yang sama dahulu penyebutnya. Seperti biasa, cikgu akan gunakan kertas yang berkotak-kotak untuk melukis sesuatu gambar rajah. Melukis sesuatu gambar rajah menggunakan kertas kotak-kotak ni. Jadi gambar rajah yang terhasil lebih kurang sama saiznya. Okey, biasanya murid-murid dalam kertas kotak-kotak ni, first awak kena labelkan dahululah kotak-kotak tersebut agar gambar rajah yang terhasil nanti tu kita tak payah kira ataupun kita lukis
banyak kali lah merujuk kepada kiraan-kiraan tertentu. Contohnya yang ini cikgu labelkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bahagian. Okey. Cikgu labelkan kepada 10 bahagian. Okey. Gambar rajah yang cikgu labelkan kepada 10 bahagian ni, tapi cikgu nak lukis kepada satu segi 4 tepat yang mengandungi 8 saja gambar rajah. 8 saja saiz di dalamnya, saiz kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kita boleh tengoklah. Okey, kita buat lagi satu gambar rajah segi 4 tepat yang mengandungi bahagian atau unit di dalamnya 8 bahagian segi 4 sama yang sama saiz juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Yang ini pun kita lukiskan sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Biasakan dengan melukis gambar rajah yang menggunakan kertas kotak-kotak. Jadi kemahiran ini kamu boleh aplikasikan sebenarnya di rumah. Okey. Seperti yang cikgu maklumkan, yang cikgu sudah ajar dalam video sebelum ni, setiap bahagian kecil dalam sesuatu gambar rajah, keseluruhan gambar rajah itu adalah mewakili suatu penyebut. Okey. Dalam sesuatu pecahan. Jadi di sini ada 8 bahagian kecil yang telah dibahagikan sama rata dalam segi 4 tepat keseluruhannya. Dan ini membawa maksud per 8. Dan ini pun per 8 per 8. Okey, dalam kemahiran membandingkan pecahan yang sama penyebutnya. Okey, di sini cikgu putuskan yang penyebutnya adalah 8 bahagian per 8, per 8 dan per 8. Okey. Jika sesuatu pecahan ini dilorekkan, dia akan menjadi suatu nilai dalam sesuatu pecahan yang kita sebut sebagai contoh. Cikgu lorekkan di sini adalah 2 bahagian daripada 8. 2 dilorekkan daripada 8 bahagian membawa maksud 2/8 sebagai contoh. Okey, di sini cikgu lorekkan 6 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/8 membawa maksud 6 dilorekkan daripada 8 bahagian. Yang di sini pula cikgu lorekkan 3. Okey, 3/8 membawa maksud 3 bahagian yang dilorekkan daripada keseluruhan bahagian-bahagian kecil. Okey, pertama jika kamu perhatikan di sini, penyebut bagi ketiga-tiga gambar rajah yang dibandingkan ini adalah sama. Per 8 per 8 per 8 kerana ada 8 bahagian. Dan pengangka ini adalah soalan ataupun apa yang diputuskan di dalam sesuatu aktiviti lah. Contoh dalam aktiviti ni cikgu menyatakan cikgu nak membandingkan kawasan yang berlorek. Kawasan yang berlorek itu adalah pengangka. Kawasan yang berlorek itu adalah pengangka. Yang ini cikgu lorekkan 2 bahagian, jadi 2/8. Yang ini cikgu lorekkan 6 bahagian daripada 8 bahagian ni, 6/8. Yang ini cikgu lorekkan 3. Jadi kita boleh membandingkan sesuatu pecahan berdasarkan nilai dalam sesuatu pecahan tersebut. Nilai daripada sesuatu pecahan itu dilihat daripada kawasan yang dilorekkan berdasarkan pengangka ataupun persoalan daripada pengangka yang cikgu nyatakan kat sini. Cikgu nak lorekkan 2, jadi 2. Cikgu nak lorekkan 6, jadi ada 6 yang dilorekkan. Dan cikgu nak lorekkan 3 daripada 8 bahagian, ada 3 yang cikgu lorekkan. Jadi, jika kita bandingkan
pecahan tersebut antara 2/8, 6/8 dan 3/8. Kesimpulannya, andai kata soalan hendak nilai yang paling besar, kita boleh lihat dengan kawasan yang berlorek yang paling banyak adalah 6/8. Cuba kamu tengok, jika dibandingkan kawasan yang ini adalah lebih banyak, lebih besar. Dan yang paling kecil adalah 2/8 kerana kawasan ini adalah lebih kecil berbanding yang lain. Okey, kesimpulannya, jika kita membandingkan sesuatu pecahan yang sama penyebutnya, kita boleh membayangkan ataupun kita boleh berimajinasi nilai pengangka yang paling besar membawa kawasan yang dilorekkan dalam suatu pecahan itu adalah besar saiznya. Begitu jugalah sebaliknya, kalau lebih kecil pengangka tersebut nilainya, maka kawasan yang dilorekkan dalam suatu bahagian pecahan itu adalah kecil kawasan lorekannya. Okey, yang kedua. Okey. Membandingkan pecahan yang lain pula penyebutnya. Membandingkan pecahan yang lain pula penyebutnya, tetapi kita masih menggunakan gambar rajah yang sama saiz. Okey, apa contoh gambar rajah yang sama saiz? Seperti biasa, cikgu akan tekankan kepada anak murid cikgu, terdapat 10 yang dilabelkan, 10 bilangan yang dilabelkan mengikut kotak kecil ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Okey, 10. Okey, cikgu teruslah. Okey, gambar rajah yang pertama, segi 4 tepat, yang ada 10 kotak atau unit segi 4 sama kecil di dalamnya. Gambar rajah kedua. Gambar rajah yang ketiga. Gambar rajah yang keempat. Okey. Sekarang, bagi membandingkan pecahan yang lain penyebutnya, tetapi still atau masih menggunakan gambar rajah yang sama saiz. Sama saiz ni maksudnya cikgu menggunakan segi 4 tepat. Ada 4 segi 4 tempat yang cikgu bandingkan, dan di dalamnya ada 10 unit segi 4 sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kat sini pun ada 10. Sama anggap sama. Dan syaratnya apabila sesuatu nilai ditentukan dalam sesuatu gambar rajah, bagi kita menyatakan ia nilai dalam suatu nombor pecahan, perkara yang penting kita putuskan adalah penyebut dia. Kerana seperti yang cikgu nyatakan lagi sekali, penyebut memain peranan tentang bahagian yang perlu kita buat dalam suatu gambar rajah tersebut, dan bahagian yang perlu dibahagikan dalam sesuatu gambar rajah ini perlulah sama dan adil. Sebagai contoh, dalam gambar rajah yang pertama ni, pertama cikgu bahagikan kepada satu unit, satu bahagian. Yang kedua cikgu bahagikan 1, 2, 3, 4. 4 bahagian. Yang seterusnya cikgu bahagikan 3, yang ini 2. Adakah gambar rajah ini boleh kita guna pakai dalam menyatakan nilai sesuatu pecahan? Jawapannya tidak boleh, kerana bahagian-bahagian yang dibahagikan di sini adalah tidak adil. Tidak adil. Kalau awak perhatikan ni pun ada yang kecil, ada yang besar bahagiannya yang dibahagikan. Mengikut saiz tu tidak adil. Kita perlu membahagikan sesuatu gambar rajah tu, menilai penyebut mengikut penyebut yang ditentukan dengan adil. Barulah sesuatu nilai pecahan yang kita bandingkan itu boleh dibuat. Sebagai contoh yang paling mudah, kita bahagikan sesuatu gambar rajah tu dengan separuh. 5 di sini, 5 di sini. Sebab semua sekali ada 10 unit kecil. Okey, 2 bahagian. So di sini kita letak penyebut sebagai per 2. Okey, apa lagi yang boleh kita bahagikan dengan adil jika melibatkan 10 unit? Tentulah 2 bahagian, 2, 2, 2, 2.
2, 2, 2, 2, 2. Ada 5 bahagian. Ya. Apabila 10 dibagikan kepada 2, 2, 2, kita akan memperoleh kepada 5 bahagian. Okey, yang paling mudah adalah bahagian 1, 1. Okey, per 10. Okey. Jadi, gambar rajah yang di atas kita tak boleh guna pakailah bagi untuk membandingkan pecahan apa yang kita nak tentukan di sini. Okey, seterusnya kita lorekkan pecahan tersebut sebab melalui gambar rajah melalui lorekkan daripada gambar rajah pecahan tersebut kita dapat mengetahui sama ada suatu nilai pecahan itu lebih besar atau lebih kecil. Okey, di sini cikgu lorekkan satu bahagian. So, maksudnya 1/2. Di sini cikgu lorekkan 3 bahagian. 2, 3. 3/5. Dan di sini cikgu lorekkan 8 bahagian. Okey, 8 di sini kan. Okey. Okey, 8. So 8/10. Okey. Jika kamu perhatikan di sini, kita dah nampak dah nilai pecahan yang manakah lebih besar dan lebih kecil ataupun yang berada di pertengahan. Kesimpulannya, 1/2 dengan 3/5. Jika kita bandingkan dua gambar rajah atau dua pecahan tersebut, 3/5 lebih besar daripada 1/2. Kalau kita tengok pun kawasan lorekannya lebih banyak daripada yang 1/2. Dan yang paling banyak ataupun lebih besar kawasan lorekan, nilai yang paling banyak adalah 8/10. Jadi kesimpulannya di sini, dalam membandingkan pecahan yang lain penyebutnya tetapi menggunakan gambar rajah yang sama saiz, yang sama unit di dalamnya, dibahagikan dengan adil syarat-syaratnya, kita boleh melihat kawasan yang berlorek itu bagi menentukan nilai yang besar atau yang lebih kecil dalam sesuatu pecahan. Okey, seterusnya adalah kemahiran pecahan setara. Okey. Untuk seterusnya, cikgu akan menunjukkan kepada kamu tentang carta pecahan. Pentingnya carta pecahan ini adalah bagi mengajar kamu tentang kemahiran pecahan setara. Pecahan setara ni sangat penting untuk dikuasai oleh setiap murid. Okey. Pecahan setara. Okey, sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut tentang carta pecahan ini, suka untuk cikgu terangkanlah apa yang dikatakan setara tu. Setara ni maksudnya sama. Pecahan setara ini didefinisikan sebagai dua nombor pecahan. Andai kata kalau ada dua nombor pecahan yang dibandingkan, kita boleh lihat dua nombor pecahan ini yang berbeza, tak sama langsung tetapi sama nilainya. Seperti yang cikgu katakan tadi, nilai yang sama dalam sesuatu pecahan tu, kita boleh tengok kawasan yang berlorek. Kalau kawasan yang berlorek tu sama dengan sesuatu pecahan yang lain tu, maksudnya sesuatu pecahan atau dua pecahan itu adalah setara. Okey, untuk lebih mudah, kat sini cikgu dah telah membuat satu carta pecahan yang kamu boleh tengok dalam keadaan yang sangat cepat. Kamu mudah untuk fahami kerana kat sini cikgu ada letakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gambar rajah segi 4 tepat yang sama saiznya
tetapi bahagian yang cikgu bahagikan adalah berlainan. Kalau kamu perhatikan di sebelah sini, kan, gambar rajah segi empat ini dibagikan kepada dua bahagian yang sama rata, yang dibagikan dengan adil. Ya? Jadi, penyebutnya adalah per 2. Di sini adalah per 3, per 4, per 5 dan seterusnya per 10 mengikut bilangan bahagian yang cikgu bagikan ni. Sama rata. Dan kalau kamu tengok garisan dot-dot yang terputus di sini pun menunjukkan apabila cikgu lipat ni, ia adalah setengah ataupun bahagian, dua bahagian yang sama rata untuk kedua-duanya. Okey. Pecahan setara ni, apabila sesuatu pecahan yang dibandingkan itu mempunyai nilai yang sama, atau maksud yang lebih mudah kalau kita lorekkan tu, yang kita lorekkan dia mempunyai kawasan yang sama dengan yang dibandingkan. Dengan syarat gambar rajahnya kena samalah juga ni. Jadi kat sini syarat yang pertama, gambar rajah semua segi empat, saiznya sama, segi empat tepat. Dan lorekkannya je cikgu belum buat lagi. Okey. Lebih mudah untuk cikgu nyatakan kat sini, apa jua untuk menunjukkan sesuatu pecahan yang mula-mula sekali yang dilipat adalah apabila kita membahagikan sesuatu gambar rajah tu kepada dua bahagian yang sama rata, dan inilah yang kita akan perolehi per 2. Dan di sini cikgu lorekkan satu bahagian daripada dua bahagian. Cikgu buat star sebab dia permulaan. Kita bahagikan dua. Seterusnya, cikgu nak cuba, ya, ada 3 bahagian. Cikgu nak cuba jadikan dia sama seperti di atas, lorekkannya, tetapi tak boleh sebab syarat untuk kita melorekkan sesuatu kawasan bahagian kecil ni, dia perlu ikut sepadan yang merah ni. Dia tak boleh kat sini. Jadi, kalau kita lorekkan sini pun tak bersamaan dengan nilai di atas. Tapi cikgu cuba buat 2/3. Lorekkan 2 kawasan daripada 3 bahagian. Sini 1, lupa nak letak. Yang sini 2. Okey, di sini, ya, cikgu cuba buat. Tak boleh, cikgu terpaksa buat 2 bahagian, lebihkan sikit. Yang ini cantik, ngam-ngam. Kita boleh sampaikan separuh sama dengan yang kawasan yang kita jadikan bandingan utama yang cikgu starkan ni. Okey, jadi bila sampai di sini sama nilai separuh 1/2 ni, dia kena lorekkan 2 bahagian. So 2/4. Yang ini kalau kita lorekkan 2 daripada 5 pun belum sampai separuh. Nampak ni ada lagi. So cikgu lorekkan lagi. So kat sini nilai 3/5 dan terlebih dari separuh dan tak sama. Yang ini sama, 3/6. Dan yang sini pun sama, membawa maksud 4/8. Yang ini pun boleh kita lorekkan menjadi 5/10. Jadi kesimpulannya di sini, pecahan yang setara dengan 1/2, sebab 1/2 ni asal-asal kita bahagikan kepada 2 bahagian, adalah 2/3 tidak setara dengan 1/2, 2/4 setara dengan 1/2. Tengok separuh sama. 3/5 tak setara dengan 1/2, 3/6 setara dengan 1/2, 4/8 setara dengan 1/2 dan 5/10 setara dengan 1/2. Kesimpulannya, jika paling singkat pun, ya, kenyataan paling singkat pun bagi melihat pecahan setara itu adalah dengan mendarabkan sesuatu pecahan itu menggunakan nombor yang sama atau sifir yang sama terhadap pengangka dan penyebutnya. Okey, ni paling pecahan setara.
menentukan pecahan setara tanpa membuat gambar rajah, tanpa kita melukis gambar rajah. Okey, contohnya 3/4. Okey, 3/4. Okey, apakah pecahan yang setara dengan 3/4? Kita boleh gunakan sifir 3 sebagai contoh. Darab 3. Bagi pengangka, penyebut pun perlu darabkan 3. So, 3 darab 3 sama dengan 9. 4 darab 3 sama dengan 12. Jadi, kesimpulannya 9/12 adalah setara dengan 3/4. Harap awak fahamlah bagaimana bagaimana 3/4 adalah setara. Bagaimana 9/12 adalah setara dengan 3/4. Sebenarnya kalau kita menterjemahkannya dalam bentuk gambar rajah, kita perlu memfokuskan kepada penyebut ni, per-4. Contoh per-4 lah. Cikgu buat. Okey, cikgu buat segi 4 tepat yang dibahagikan kepada 4 bahagian. Okey, 3/4. Okey, 3/4. Okey, cikgu lorikkan 3 bahagian daripada 4. Dan daripada gambar rajah 3/4 ini, dan jangan tengok yang lorik dulu. Daripada gambar rajah 3/4 ini, sebenarnya boleh kita lipat ataupun kita bahagikan dengan sama rata menjadi 12 bahagian. Okey, 12 bahagian. Dan syaratnya apabila 12 bahagian ni, bahagian 3/4 ni, cuba kamu perhatikan. Secara automatik dia akan membawa maksud pengangkanya akan menjadi 9/12. Okey, kita tengok yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itulah maksudnya apabila digandakan dengan 3 kali pengangka, dengan penyebutnya 3 kali, secara automatik ia akan menjadikan pengangka ini 9, dan untuk penyebut ni semua sekali ada 12 bahagian. Kalau kita menterjemahnya dalam bentuk gambar rajah. Okey, seterusnya kalau kemahiran pecahan setara telah kamu fahami, amat penting kamu mengetahui bagaimana sesuatu pecahan itu dipermudahkan. Okey. Amat penting untuk mengetahui suatu pecahan itu dipermudahkan ataupun bentuknya dalam bentuk paling kecil atau paling termudah. Sesuatu pecahan yang setara tu, kita kena tengok asal usulnya juga. Dia datang daripada mana, asal-asal lipatan dia atau sebelum dibahagikan tu paling asal sekali pecahan itu datang daripada ibu atau induk yang mana. Contohnya macam itulah maksudnya. Okey. Pecahan bentuk termudah. Seterusnya adalah kemahiran melihat pecahan bentuk termudah. Okey. Sebenarnya termudah, pecahan setara tu songsangan pecahan termudah tu songsangan pecahan setara. Sebab dia menggunakan kemahiran mendarab bagi melihat pecahan setara dan bahagi bagi mendapatkan pecahan termudah atau terkecil. Okey, cuba kamu perhatikan yang right di sebelah sini. Yang right contoh 2/4. 2/4 ni kalau kita bahagikan gambar rajah ni kepada 2 bahagian, dia akan dapat separuh, setengah. Tapi bila kita bahagikan lagi, kita bahagikan lagi, dia mendapat 4 bahagian dan nilai yang sama. Kalau cikgu padamkan yang tengah-tengah, dia membawa nilai yang sama dengan yang atas. Jadi 2/4 ni setara dengan 1/2. Dan kalau kita mudahkan, kita mencari asal usul 2/4 ni adalah 1/2. Kita
bahagikan dengan 2 bahagian. 2 bahagi 2, 4 bahagi 2 dan akan dapat 1/2. Begitu juga dengan yang ini. Kita bahagikan dengan 3. 3 bahagi 3, sebab dia 3 separuh sama kan. 6 bahagi 3 dapat balik induk dia, asas dia yang ke atas. Jadi, cara paling ringkas lah. Biasa murid-murid diajar oleh guru-guru untuk dapatkan pecahan yang paling mudah atau alhamdulillah, pecahan yang paling terkecil adalah dengan membahagikan pengangka dan penyebut dengan sifir yang sama. Sebagai contoh, cikgu letakkan kat sini, cikgu ambil nombor sebagai 2/6. Okey. Kita mudahkan menggunakan sifir yang sama. Di sini kemahiran untuk menghafal sifir amat penting. Tak boleh kita teragak-agak nak gunakan sifir apa, nak tentukan dalam sifir 2 dengan sifir 6 dalam jawapan untuk mendapatkan 2 dengan 6, kalau kita bahagikan menggunakan sifir yang sama yang tak ada baki, cara yang paling cepat adalah kena menghafal. Sifir kena dalam keadaan tip-top. Okey, dalam kes yang ini kita perlu menggunakan sifir 2. So yang ini pengangka kena bahagikan dengan 2, penyebut kena bahagikan dengan 2. Jadi 2 bahagi 2 sama dengan 1. 6 bahagi 2 sama dengan 3. So 1/3 adalah bentuk termudah bagi 2/6. Kalau kita lukis gambar rajah pun confirm kita dapat jawapan yang sama. Okey, contoh yang lain, kalau contohnya 5/10. Okey, kita gunakan sifir 5. Tak boleh gunakan sifir 2 sebab 5 bahagi 2 tak boleh. Dia dapat baki. Dia kena ngam-ngam, tak ada baki. 5 bahagi 5 sesuai, dan kat sini 10 bahagi 5. Okey, 1/2. Jadi 5/10. 1/2 ni dalam bentuk termudah bagi 5/10 dikecilkan. Biasa kalau murid-murid yang mahir dia main potong-potong je kan. Kan kamu pernah nampak kakak abang kamu darjah 4, darjah 5, 6 kalau menyelesaikan sesuatu nombor yang nombor pecahan ni, jawapan yang akhir tu perlu dia kecilkan, dimudahkan, dia guna cara potong je kan. Okey, contoh macam ni lah, 7/21. Okey, dia guna potong je, 7 kali 1, 7 kali 3. So bila dikecilkan, dimudahkan, dapat 1/3. Okey, cara ni boleh buat, dan cara ni pun tak ada masalah kalau kamu gunakan dalam pecahan bentuk termudah. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang ditunggu-tunggu. Okey. Bagaimanakah kita nak bandingkan? Bandingkan. Tak payah banyak lah, kita bandingkan dua pecahan. Pecahan yang mana penyebutnya tak sama, dan kalau kita buat gambar rajah bagi penyebut yang berlainan juga, kita tak boleh nak saiznya tu sama. Kan tadi kan cikgu dah bagi tahu kan. Yang pertama, membandingkan pecahan yang sama penyebut senang. Kita tengok pengangka, banyak aja pengangka tu, besarlah kawasannya. Kecil tu kuranglah, maka kecil lah pecahannya. Yang seterusnya, kemahiran yang kedua tadi yang cikgu tunjukkan, membandingkan pecahan yang lain penyebutnya. Tapi guna gambar rajah yang sama saiz pun senang kita nak tengok, sebab dia sama kan, dia sama. Dia juga tengok kawasan dia. Okey, ada cara yang cepat untuk menentukan bandingkan dua pecahan yang penyebut dia sangat berlainan. Okey, sebab itulah kemahiran untuk mencari pecahan yang setara tu sangat penting, ya. Mencari pecahan yang setara tu sangat penting. Okey. Dalam kes yang ni, sebagai contoh lah ya, cikgu nyatakan 2/3 dan 3/4.
Okey, kalau adik-adik kamu darjah 1, darjah 2 ke darjah 3 nak bandingkan darjah 2, darjah 3 lah, nak bandingkan antara 2/3 dengan 3/4, nak cari nilai yang paling besar atau nilai yang paling kecil, biasanya cikgu akan suruh lukis. Cikgu suruh lukis. Paling mudah lukis yang nak bagi nampak bandingannya adalah kalau kita nak buat dalam bentuk bulatan susah sikit. Cari paling senang kita buat memanjang lah. Gambar rajah yang lebih kurang sama, tak apalah. Asalkan dia lebih kurang. Okey, kita buat yang ni 2/3. Yang ini 3/4. Okey, 2/3, 3/4. Okey, 2/3 ni 3 penyebut 3 bahagian. Okey, 4 bahagian. Sebab ada 4 kan. Okey, agak-agak lah lebih kurang. 2/3. 3/4. Kesimpulannya, okey awak tengok ni. Kesimpulannya kan, tengok ni, 3/4 lebih besar daripada 2/3 sebab kawasan lorekan dia lebih banyak. Okey, takkanlah sepanjang masa kamu dah darjah 5, dah darjah 6, kamu perlu melukis sesuatu gambar rajah. Kalau kertas 2 dalam kertas 2 matematik UPSR memerlukan jalan kerja, amat-amat dialukan untuk kamu melukis gambar rajah untuk tunjukkan cara atau kaedah. Tetapi andai kata soalan itu terkandung di dalam kertas objektif matematik, masa yang diperuntukkan tu dah lah suntuk, masa tak banyak. Kaedah untuk melukis ni amat tidak sesuai. Ada cara yang paling cepat bagaimana kamu nak tentukan antara 2/3 dengan 3/4 ni yang mana lebih besar atau mana yang lebih kecil. Okey, caranya adalah okey.